cantikkan pemandangan kat sini. Abang rasa dekat bukit-bukit tu ada gua tak? Kenapa pula Intan tanya pasal gua pula ni? Intan nak masuk gua ke? Bukannya apa. Tiba-tibalah Intan teringat tentang kisah Nabi yang suka bersendirian di Gua Hira. Intan nak tahu sangatlah kisah Nabi mendapat wahyu di Gua Hira tu. Lah. Abang pun nak tahu macam mana Nabi Muhammad berjumpa dengan Malaikat Jibril. Abang dah dengar dah cerita ni. Tapi ada yang lupa lah. Kali ni kita dah jadi nak jumpa Ustaz. Nanti kita tanyalah dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Ustaz harap adik-adik semua berada dalam keadaan sihat dan dilindungi oleh Allah. Pada episod kali ini, Ustaz akan menceritakan kepada adik-adik semua tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyunya yang pertama di Gua Hira. Dengan penerimaan wahyu yang pertama ini telah mengangkat darjat Nabi Muhammad menjadi seorang rasul dan bermulalah misi dakwah Nabi kepada seluruh umat manusia. Alah bang, mana Ustaz ni? Kata janji nak jumpa kat sini. Alah, sabarlah sikit. Nanti Ustaz datang lah tu. Dia tunggu aje lah kat sini. Tu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oma, Intan. Dah lama sampai ke ni? Lama juga Ustaz. Ustaz, sebelum Omar terlupa, Intan ni dia nak tanya Ustaz sesuatu. Apa dia tu Intan? Boleh tak kalau Ustaz ceritakan peristiwa Nabi Muhammad di Gua Hira? Oh, itu panjang ceritanya tu. Baiklah, begini ceritanya. Rasulullah ni adalah seorang yang cintakan keamanan dan ketenangan. Manakala kota Mekah pada masa itu adalah sebuah kota yang tidak aman dan tidak tenteram. Dan penduduk Mekah pada masa itu, mereka ni tahu berniaga, tetapi jahil tentang konsep ketuhanan. Oh, itu sebabnya banyak bahala kat Mekah je Ustaz. Betul tu Omar. Jadi Rasulullah ni perlu pergi ke satu tempat yang jauh daripada masyarakat yang jahil itu. Dan Gua Hira lah satu tempat yang paling sesuai untuk Rasulullah bersendirian. Kenapa Nabi Muhammad suka bersendirian di Gua Hira? Oh, di situ adalah satu tempat yang tenang. Jadi Rasulullah ni boleh bersendirian dan berfikir mencari kebenaran. Siapakah yang mencipta alam ini? Pada kebiasaannya, setiap kali bulan Ramadan, Rasulullah ni akan lebih kerap berkunjung ke Gua Hira. Dan di Gua Hira, Rasulullah sentiasa berfikir tentang masyarakatnya yang jahil dan hidup dalam kesesatan. Oh, patutlah Rasulullah suka bersendirian di Gua Hira. Malaikat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perantaraan untuk menyampaikan wahyu. Malaikat dijadikan daripada cahaya dan merupakan makhluk Allah yang sentiasa taat menjalankan tugasnya. Tugas menurunkan wahyu diserahkan kepada ketua malaikat, iaitu Jibril alaihi salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Innahu laqawlu rasulin karim. Zi quwwatin inda zil arshi makin. Muta'in samma amin. Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arash, yang ditaati di sana lagi percaya. Surah At-Takwir ayat 19 hingga 21. Intan tahu tak tentang wahyu pertama yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad? Intan pernah dengar. Tapi Intan lupalah. Ceritalah Ustaz. Peristiwa ini berlaku pada suatu hari dalam bulan Ramadan. Ketika itu Nabi Muhammad sedang bersendirian di dalam Gua Hira apabila Malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Bagaimana keadaan Nabi pada masa tu? Nabi tak takut ke? Tentulah Nabi Muhammad takut dan terkejut dengan kehadiran Jibril. Manakala Jibril pula tiba-tiba menyuruh Nabi membaca. Sedangkan Nabi Muhammad tu tak tahu membaca. 3 kali Malaikat Jibril menyuruh Nabi membaca. Tetapi Nabi tetap memberi jawapan yang sama. Iaitu, Ma ana biqari. Maksudnya, aku tidak tahu membaca. Lepas tu, Jibril pun terus memeluk Nabi Muhammad sehinggalah Nabi Muhammad ni sesak nafas. Dan Jibril pun mengajarkan kepada Nabi Muhammad wahyu yang pertama. Iaitu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Hingga ayat 5. Yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian, apa yang terjadi seterusnya Ustaz? Kemudian, Rasulullah pun mengikut apa yang diajar oleh Jibril. Dan membacanya sehingga lancar. Selepas tu, Jibril tiba-tiba hilang daripada pandangan Rasulullah. Kemudian, apa yang berlaku Ustaz? Lepas tu, Nabi Muhammad pun terus pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, ia disambut oleh isterinya, Siti Khadijah. Lalu dalam keadaan menggigil ketakutan, Nabi Muhammad pun meminta isterinya menyelimutkan dirinya. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maksudnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ustaz, Nabi tak ceritakan kepada Khadijah? Apa yang Umar ingat, Rasulullah telah menceritakan semua pengalamannya kepada Khadijah. Betul tu Umar. Khadijah ni telah berjaya menenangkan jiwa Nabi Muhammad. Bahkan juga Siti Khadijah tidak mencemu apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Tabah betul hati Khadijah tu ya Ustaz? Memang betul tu Intan. Sebab itulah Khadijah dikenali sebagai wanita misali. Umar, Intan, siapa yang tahu cerita seterusnya? Umar tahu Ustaz. Apa dia Umar? Selepas semuanya tenang dan Rasulullah berehat,
Khadijah telah menemui sepupunya. Nama dia... apa? Lupalah Ustaz. Orang nak bercerita, dia pun nak bercerita. Dah lah tak tahu. Sibuk aja. Dengar je lah. Betul tak Ustaz? Namanya ialah Waraqah bin Naufal. Beliau ialah seorang pendeta Nasrani yang pandai menterjemahkan kitab Injil ke bahasa Arab. Apabila Waraqah ni mendengar penjelasan Nabi tentang pengalamannya bertemu dengan Jibril, terus dia yakin yang Nabi Muhammad ni adalah Nabi terakhir yang telah diutuskan oleh Allah. Kemudian Waraqah ni berpesan kepada Rasulullah, suatu hari nanti kamu akan diusir oleh kaummu sendiri. Tapi dia berjanji kepada Rasulullah, dia akan membantu dan menolong Rasulullah selagi hayatnya masih ada. Namun begitu, Umar Intan, hayatnya tak panjang. Selepas itu, dia terus meninggal dunia. Maknanya, selepas tu, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam lah Ustaz. Betul tu Omar. Itulah yang disuruh oleh Allah. Dan Nabi Muhammad terus menjalankan tanggungjawab ini dengan hati yang ikhlas dan tabah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu di mana dia telah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, hai orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikanlah peringatan. Tuhanmu hendaklah kamu agungkan dan pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Dan segala perbuatan dosa hendaklah kamu tinggalkan. Janganlah engkau memberi kerana ingin memperolehi lebih banyak. Demi Tuhanmu, tabahkanlah hatimu. Surah Al-Muddassir. Omar, Intan, selepas Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, maka bermulalah tanggungjawabnya memimpin manusia ke jalan kebenaran. Ustaz, siapa orang yang pertama memeluk Islam? Orang pertama yang menyatakan keislaman dan keimanannya ialah isteri Nabi sendiri, iaitu Sayyidatina Khadijah. Beliau ni merupakan pendorong utama kepada Rasulullah dalam menjalankan misi dakwahnya. Manakala orang yang kedua menyatakan keislamannya ialah sepupu Rasulullah sendiri, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ketika itu umurnya masih kanak-kanak lagi. Selepas itu diikuti oleh seorang hamba yang bernama Zaid bin Harithah. Dan seterusnya pula diikuti oleh kawan karib Nabi sendiri, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ustaz, Umar nak tanya sikit. Selepas Rasulullah menerima wahyu, bagaimana keadaan masyarakat Arab di Mekah ketika itu Ustaz? Pada mulanya, orang Arab ni susah nak terima dakwah Rasulullah. Ini kerana orang Arab ni telah berkurun lamanya mengamalkan penyembahan berhala. Susah juga Nabi nak berdakwah, Ustaz. Memang susah, Intan. Tapi setiap halangan yang ditempuhi oleh Nabi ni tidak dihiraukan olehnya. Kerana Nabi amat mementingkan tanggungjawabnya
dalam usaha berdakwah kepada seluruh umat manusia. Setelah Nabi Muhammad ni melalui berbagai-bagai rintangan dan halangan, akhirnya beliau berjaya menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Omar, Intan, begitulah kisahnya. Hari pun dah petang ni Omar, Intan. Kalau macam ni, kita balik dulu ya. Jom. Jom. Adik-adik, muslimin muslimat, penonton yang dirahmati Allah. Begitulah penerangan Ustaz tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyunya yang pertama. Peristiwa penurunan wahyu yang pertama ini telah menjadi satu bukti kepada kita semua bahawa Nabi Muhammad adalah sebenar-benarnya Rasul yang diutuskan oleh Allah dan menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga, ia menjadi tanda bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah yang sebenarnya, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya adik-adik, masa tidak mengizinkan. Sehingga bertemu lagi di lain masa, di lain ketika. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.